Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam video pada kali ini dengan mata pelajaran Pendidikan Islam bidang ibadah yang bertajuk Solat Berjamaah Membentuk Kekuatan Ummah siri yang pertama untuk murid-murid tahun 5 Sekolah Kebangsaan. Baik, sebelum kita memulakan pelajaran, terlebih dahulu kita mengaminkan untuk bacaan doa, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kefahaman dan keberkatan dalam pembelajaran kita pada kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, murid-murid, perhatikan kepada gambar yang dipaparkan. Ya. Sebuah keluarga yang sedang solat berjamaah di antara ibu bapa dan anak-anaknya. Ya. Dalam keadaan demikian ni, kalau kita lihat betapa marahnya syaitan itu apabila melihat sebuah keluarga yang sentiasa melazimi solat berjamaah di rumah. Baik, kita bacakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, An Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaah afdalu min salatil fazzi bi 27 darajah. Hadis rawahul Bukhari wal Muslim. Maksudnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang berjemaah itu lebih afdal daripada sembahyang bersendirian dengan 27 kali ganda. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, lebihnya solat berjamaah berbanding dengan solat bersendirian. Afdal dalam kehidupan kita. Baik, seterusnya kita lihat kepada pengertian solat berjamaah. Apakah yang dimaksudkan dengan solat berjamaah? Solat berjamaah ialah solat yang dilakukan lebih daripada seorang atau secara beramai-ramai dengan diketuai oleh seorang imam. Maknanya sembahyang bersama-sama lebih daripada 2 orang, kan? 2 orang atau lebih, 3 orang, 5 orang, 10 orang, 100 orang, 1000 orang, 2000 orang, kan? Itulah sudah dikira berjamaah. Maknanya sembahyang secara beramai-ramai, bukan sembahyang seorang diri. Itu yang dimaksudkan dengan pengertian solat berjamaah. Okey, kita lihat pula bagaimana lafaz niat solat berjamaah. Ya? Murid-murid perhatikan, yang ini contoh lafaz niat solat subuh secara berjamaah. Kalau ia seorang imam, ya? Usalli fardhas subhi rak'ataini adaan imaman lillahi ta'ala. Niat di dalam hati, sahaja aku salat fardu subuh 2 rakaat tunai menjadi imam kerana Allah Ta'ala. Yang tu niat dalam hati. Yang lafaz niat ni, yang bahasa Arab ini adalah lafaz niat di lidah kita. Kan? Usalli fardhas subhi rak'ataini adaan
imaman lillahi ta'ala. Jika ia seorang imam. Niat dalam hati semasa takbiratul ihram, sahaja aku salat fardu subuh 2 rakaat tunai, menjadi imam kerana Allah Ta'ala. Tapi kalau dia seorang makmum, lafaz niatnya usalli fardhas subhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ya. Kalau dia seorang makmum. Okey, maksudnya sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Maka dia niat dalam hati, dalam bahasa Melayu tu, sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Itu lafaz niat dan niat solat secara berjamaah. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada hukum solat berjamaah. Hukum solat berjamaah terbahagi kepada 2. Yang pertama, solat fardu secara berjamaah. Solat fardu secara berjamaah. Apakah hukumnya? Hukumnya adalah fardu kifayah. Maknanya fardu kifayah ini diwajibkan dalam sesebuah kampung. Kan? Maknanya di kampung itu mesti ada masjid ataupun surau yang melaksanakan solat secara berjamaah. Kan? Kalau tak ada yang melaksanakan solat berjamaah, maka satu kampung itu dikira berdosa. Dia berbeza dengan fardu ain. Fardu ain ini kewajipan terhadap setiap orang Muslim, terhadap individu, bukan terhadap sesebuah tempat atau kampung seperti mana fardu kifayah. Okey, baik. Yang keduanya, hukum solat berjamaah terhadap solat Jumaat. Okey, hukumnya adalah fardu ain bagi lelaki yang cukup syarat. Okey, fardu ain bagi lelaki yang cukup syarat. Fardu ain maknanya kewajipan terhadap setiap individu. Maka setiap individu lelaki yang beragama Islam yang telah cukup syaratnya, maka diwajibkan ke atasnya untuk solat Jumaat. Itu ada 2 hukum yang berbeza berkaitan dengan solat berjamaah ini. Dalam solat fardu dan dalam solat Jumaat. Okey, baik, seterusnya kita lihat satu persoalan di sini yang murid-murid dan para penonton sekalian perlu berfikir. Solat sendirian atau solat berjamaah, yang mana lebih baik? Kan? Antara solat sendirian, solat seorang diri, ataupun solat berjamaah, yang mana lebih baik ataupun lebih afdal. Ya. Sudah tentulah solat berjamaah kerana banyak kelebihan yang dijanjikan bagi orang-orang yang solat berjamaah. Okey, kita lihat di sini kelebihan solat berjamaah. Yang pertama apa dia? Menambah khusyuk dalam solat. Orang yang berjamaah ini boleh menambahkan khusyuknya semasa solat berbanding dengan dia solat sendiri-sendiri. Sebab kalau solat sendiri cepat je siap, kan? Kalau contohnya solat zuhur, kan, sembahyang zuhur secara sendiri 5 minit dah siap. Tapi kalau dia berjamaah 10 minit baru siap. Sebab apa? Kena ikut imam. Jadi mengikut imam ini kita dapat menghayati bacaan-bacaan daripada imam, yang itulah yang dikatakan menambah khusyuk dalam solatnya. Okay, yang kedua, beroleh pahala 27 kali ganda. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dibacakan sebelum tadi, bahawa solat berjamaah itu lebih afdal berbanding dengan solat secara sendiri dengan 27 kali ganda. Kelebihan orang yang berjamaah. Ganjaran pahala yang dijanjikan Allah adalah 27 kali ganda bagi orang yang berjamaah berbanding dengan orang yang solat secara sendirian hanya mendapat 1 ganjaran pahala sahaja. Kan? Baik, yang ketiga, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sentiasa berjamaah, solat berjamaah ini, Allah cinta dia, Allah sayang dia, kerana sentiasa berjamaah. Tak kira berjamaah bersama keluarga ataupun di masjid atau surau. Baik, yang keempat, apakah kelebihan yang keempat? Yang keempat, mengukuhkan ukhuwah sesama umat Islam. Sesama umat Islam
dapat merapatkan lagi hubungan silaturrahim, dapat menguatkan lagi ukhuwah sesama umat Islam yang berjamaah di surau atau di masjid. Baik, yang kelima, mendapat keberkatan di dunia dan di akhirat. Orang yang sentiasa berjamaah ini, Allah akan memberi keberkatan kepadanya baik semasa di dunia ataupun di akhirat. Okay, itu antara kelebihan solat berjamaah. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada kepentingan solat berjamaah. Ini pentingnya solat berjamaah ini. Apa dia kepentingannya? Yang pertama, meningkatkan semangat berpasukan dan bekerjasama. Semangat berpasukan kerana masing-masing berada dalam satu saf yang sama, kan? Dan bekerjasama, masing-masing kena mengikut imam. Imam rukuk, kena rukuk. Imam sujud, kena sujud. Sama-sama bekerjasama dalam solat berjamaah. Meningkatkan semangat lagi. Baik, yang kedua, membentuk diri berdisiplin dan mematuhi ketua. Ketua tu siapa? Imam yang berada di hadapan, kan? Wajib mengikut imam. Kalau solat berjamaah, kita tidak boleh melangkaui imam terlebih dahulu. Maknanya kita pergi, kita rukuk dulu. Imam belum rukuk, kita dah rukuk. Imam belum sampai tempat sujud, kita dah sampai dulu tempat sujud. Itu tidak dibolehkan. Maknanya yang itu tidak berdisiplin dan tidak patuh kepada ketua ataupun imam, ya. Jadi dengan solat berjamaah ini, dia dapat membentukkan diri dia supaya lebih berdisiplin dan sentiasa mematuhi ketua. Baik, yang ketiga, melatih diri menepati masa. Dari segi menepati masa, kalau kita solat berjamaah, kita tidak boleh lambat-lambat hadir, kan? Contohnya, masuknya waktu zuhur pukul 1:30 petang, kan? Jadi kita nak pergi solat berjemaah di masjid, kita pergi pukul 2. Pukul 2 tu jemaah sudah balik kat rumah dah, kan? Jadi tak boleh. Jadi segi masanya mesti ikut menepati masa. Masuknya waktu selepas azan, kan? Sebelum azan, seeloknya kita telah sampai ke masjid. Sebab apa? Selepas azan, kan? Selepas solat sunat ba'diyah, biasanya terus untuk solat berjemaah, kan? Orang dah tak tunggu dah kita kalau kita lambat. Kalau kita lambat, maka lambatlah kita. Okey? Jadi dapat melatih diri kita supaya menepati masa. Baik, yang keempat, menambah rasa kasih sayang dan menghormati tanpa mengira darjat, ya. Jadi bertambahnya kasih sayang dan sentiasa menghormati antara jemaah tanpa mengira darjat dan pangkat. Tak kira lah dia tu datuk ke, datuk seri ke, raja ke, siapa ke, kan? Menteri ke, tok wakil ke, wakil rakyat ke, tok penghulu ke, tak kisah. Jadi bila dalam berjemaah ni, sama je semua, sama rata je semua. Jadi kena hormati antara satu sama lain. Itulah yang berkaitan kepentingan solat berjemaah dalam pelajaran kita pada kali ini. Okey, murid sekalian, terima kasih kerana menonton video ini. Semoga bermanfaat. InsyaAllah, jumpa lagi di video yang akan datang. Jadi, teruskan bersama saya dan jangan lupa untuk subscribe channel dan tekan loceng notification sebagai tanda peringatan apabila video baru telah ada di channel saya ini. Teruskan bersama dengan saya dalam video yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.